ada juga yang cakap, bang, motor saya pakai sproket 37. Lepas tu saya mengerang. Lepas tu saya tukar sproket 36. Gear 6 dia lembik pula. Dia sebenarnya turun sproket tu bukan macam daripada 37 turun pergi 36. Korang boleh dapat apa yang korang nak tu. Cara kita nak pilih sproket. Kalau korang tengok video ni, korang kena tengok sampai habis lah. InsyaAllah korang akan faham. Benda pertama yang kita kena tahu, apa yang kita nak kena tahu semasa kita pilih sproket tu, nombor satu, korang kena tahu kemampuan enjin. Ini nombor satu. Sebab tu aku cakap, pasal sproket ni kita tak boleh tanya orang. Sebab Engkau tak tahu tau kemampuan enjin orang tu. Sebab tu kebanyakannya kalau pasal sproket ni orang tak boleh nak jawab. Sebab dia tak tahu kemampuan ni. Dia tak tahu kemampuan enjin ni. Nombor dua, jalan. Korang kena tahu jalan apa yang korang nak main benda ni, sproket ni. Jalan yang jenis tegak ke, jenis jalan lepas tu naik ke turun, naik lagi turun ke, ataupun jalan yang terus tegak je naik. Itu pun penting juga. Nombor tiga, ini paling penting ni. Kalau korang dapat dua ni pun, kalau tiga ni korang tak faham, susah juga. Kiraan ratio. Ni yang penting. Ramai orang tahu pasal kiraan ratio ni. Tapi yang orang tahu kiraan ratio tu nak dapat macam mana? Sproket belakang bahagi sproket depan. Ini yang orang tahu. Ini ramai orang tahu. Contoh macam sproket 37 lah. Aku bagi sproket standard double R lah, 3914. 39 bahagi 14. Berapa dapat? Aku kena pakai headset juga kira. Sebab dulu masa cikgu matematik aku ajar, aku kerja nak tidur je. 39 bahagi 14 dapat 2.78. Ni lah 2.78 dia. Korang kena pakai kalkulator lah kira ni. 2.78. Ini kau ambil angka yang ni je. Dia pakai sproket macam ni. Korang pakai sproket macam ni. Lepas tu member korang pakai sproket. Ni contoh lah. Member korang pakai sproket 38. Sproket 38. Lepas tu korang tengok motor dia top speed sedap. Lepas tu bila korang turun 38, top speed korang tak ada. Pakai sproket 39 mengerang. Pakai sproket 38, motor korang J6 terduduk. Kita kira 38 bahagi 14. Berapa dapat? 2.71. Korang tengok ni, 8 dengan 1. Daripada 8 pergi 1, banyak tau. Dia sebenarnya nak turun sproket ni, bukan korang kena turun sproket belakang satu mata. Sebab sproket belakang korang turun satu mata, ratio dia banyak turun. Kalau daripada 8 pergi 1, berapa kurang kat situ? Dah 7. 7 ni angka besar. Pada aku angka yang besar pada ratio lah. Habis kalau dah tak boleh kira macam ni, kita nak kira macam mana?
Okay, aku tunjuk. Okay, aku buat daripada standard sprocket double R lah, daripada 39 sampai 36. 39 bahagi 14, 38 bahagi 14, 37 bahagi 14, 36 bahagi 14. Okey. Okey. Ini kena kira ni. Gagap aku. Okey, 39 bagi 14. Jadi dapat 2.78. 38 bagi 14 dapat 2.71. 37 bagi 14 dapat 2.64. 36 bagi 14 dapat 2.57. Okey. Kalau korang tengok, makin kecil sprocket korang ni, angka ratio ni dia akan menurun. Okey. Makin kecil makin menurun ratio. Ni makin kecil makin menurun ratio. Okey. Kalau makin tinggi aku tulis pun tak betul. Makin tinggi makin menaik ratio juga. Benda ni penting. Kau kena faham. 2.78 tinggi, 2.71 rendah sikit, 2.64 banyak rendah dia, 2.57 lagilah terduduk motor. Okey. Apa jadi kalau macam ratio makin kecil makin menurun ratio? Okey. Kalau sebelum ni motor korang mengerang, makin kecil makin menurun ratio, jadinya lepas korang turunkan sprocket, ratio tu akan menyebabkan motor korang tak mengerang. Okey, makin tinggi makin naik ratio. Makin naik ratio ni maknanya bila sprocket motor korang lembik, bila korang naik sprocket, motor korang akan jadi tegang. Ini kalau makin kecil makin menurun, motor korang jadi nafas dia, gearing dia panjang. Contohlah ni, bila makin kecil makin menurun, korang akan boleh tarik motor korang, gearing korang tu boleh tarik panjang. Okey. Kalau makin tinggi, gearing korang mesti pendek, sebab dia pusing terlalu cepat. Jadi korang kena faham. Contoh macam ni, dia cakap dia pakai, member dia pakai 38 pocket, top speed ada. Contoh, ini contoh. Top speed ada. Motor bila kau pakai pocket 38, top speed tak ada. Lagi lembik ada. Okey. Aku padamkan ni. Okey Tadi sprocket 39 bagi 14, ratio dia 2.78, betul? Lepas tu sprocket 38 14
Ratio dia 2.71. Betul ke? 39 bagi 14. Betul lah. Okey. 8 tolak 1 ni satu angka yang besar tau. 8 tolak 1 7. 0.07 ratio. Sebab tu aku cakap, bila dia turun sepoket 38, motor dia 6 lebih. Kawan dia tu pakai sepoket 38, top speed tu. Motor dia bila dia tukar sepoket 38 daripada 39, dia 6 lebih. Sebab apa? Sebab ratio ni terlalu besar. Enjin dia tak mampu nak bawa sepoket ni. Jadinya apa kena buat? Korang kena cari antara dua ni, 2.78 dengan 2.71. Okey. Korang kenalah cari tengah-tengah di antara ni. Okey. Jadinya korang kena cari ratio macam mana? Korang kena cari ratio yang macam 2.75, 2.76, 2.74. Macam itulah. Ini tengah-tengah di antara yang ni. Korang tak boleh ambil 2.78 sebab motor korang mengerang. Korang tak boleh ambil 2.71 sebab motor korang lembik pula, jadi terlalu lebih sangat korang turun. Jadinya korang kena pilih. Korang kena pilih nak cari 2.74 ke, 2.76 ke, 2.75 ke. Yang penting bawah di antara 27.8, atas daripada 27.1. Aku tahu ramai orang tahu kira ratio ni, tapi ramai orang tak faham apa benda tu ratio tu. Lepas tu budak selalu cakap, "Bang, saya nak sepoket yang ada pickup, yang ada lajak." Kalau enjin korang standard, memang takkan dapat benda tu. Pickup, antara pickup dengan lajak ni, korang tak boleh cari hanya dekat sepoket. Kat sepoket tu hanya ada satu option je. Kalau korang nak pickup, ada pickup je. Kalau korang nak lajak, ada lajak je. Maksudnya korang kena pilih, korang nak pickup, korang nak lajak. Untuk sepoket, untuk sepoket, kau tak boleh nak cakap nak ada sepoket pickup lajak, tak boleh. Lepas tu aku bagi contoh lagi lah. Motor aku pakai sepoket 35 belakang. Member aku pakai 37. Depan aku tak tahulah kan. Ni aku nak cerita je. Okay. Dia tengok sepoket aku belakang 35. Motor dia belakang sepoket 37. Atau kau tahu apa dia tanya aku? Dia tanya aku, "Ji, motor kau pakai sepoket 35, tapi bila kau perah pergi je." Itulah aku cakap, kemampuan enjin kita tak sama. Lagi satu, bila aku pakai sepoket 35, kau pasti ke aku pakai sepoket depan ni 15 ke? Kau tahu ke aku pakai 16 ke? Kalau macam ni, aku dah tahu sepoket dia. Dia beritahu aku, dia cakap dia pakai 15. Majoriti orang akan pakai 15. Okey, contoh macam gini, 35 15 okay. 35 15. 35 bahagi 15, 2.3 37 bahagi 15, 2.46, 2
0.46. Okey. Kalau korang tengok, motor dia punya ratio lagi tinggi. Betul? Lagi tinggi. Motor aku ratio rendah. Bohong lah kau ni. Aku punya sprocket 3715, pick up tak ada. Engkau sprocket 35 belakang, pick up ada. Itu silapnya. Engkau tak tahu aku pakai sprocket berapa depan. Motor aku memang pakai 35. Memang aku pakai 35. Tapi sprocket depan aku 14. Jadinya berapa kiraan 35 14? Ratio dia 2.5. 2.5. Jadinya ratio aku lagi tinggi daripada dia. Sebab tu motor aku lagi pergi. Sebab tu aku cakap, kau tak boleh tengok sprocket orang. Kau tak boleh tengok. Korang tak boleh tengok sprocket orang. Korang tak boleh nak tengok kemampuan enjin orang. Kalau korang boleh tengok, tu kira macam hebat tu. Faham tak agak-agak? Dia tak tahu ni. Dia tahu sprocket belakang aku je 35. Motor dia pakai 37. Yang dia tahu lah, motor dia pakai 37 15. Ramai orang tak tahu. Dia akan expect apa tau? Sprocket depan orang akan selalu pakai 15. Ya, aku tahu benda ni memang selalu jadi. Tapi kalau aku tak buat macam tu. Aku akan kira satu-satu, mana satu yang cun. Dia akan pakai, orang akan pakai 15. Macam member aku ni, dia pakai 37. Dia tengok sprocket aku 35. Dia pelik. Cakap, patutnya 35 lagi lembik daripada 37. Kenapa motor kau boleh jadi perah pergi. Lepas tu kalau dikira ratio pun, Kalau korang yang tengok 37 dengan 15 dengan 35 15, ratio 37 15 2.46. Okey. Ratio 35 15 2.33. Itu yang dia tahu. Dia tak tahu aku pakai sprocket 14 depan. Jadinya ratio aku ni, jadinya lebih tinggi daripada ini. Sebab tu motor aku lagi kuat daripada motor dia. Faham Senang je benda ni. Aku sebelum ni banyak kali juga aku share. Tapi aku tahu benda ni memang rumit lah orang nak faham. Kan? Kalau kita tak ada orang yang apa? Yang terangkan macam gini lah. Aku share benda ni daripada tahun 2016. Tapi masih juga orang tak faham. Bila aku share, adalah setengah komen dia sibuk pasal apa? Dia sibuk pasal tayar, pasal size rim. Aku tak cakap benda ni mengarut. Aku tak cakap benda ni mengarut. Aku tak cakap benda ni mengarut. Sebab tu aku cakap, sprocket ni nak setting, kena owner tuan badan tu sendiri yang menilai kemampuan enjin kau tu sendiri. Sebab tu aku tak cakap benda ni mengarut. Okey, contoh macam tayar. Dia cakap, alah, kira sprocket tu kalau nak cerita satu hari pun tak habis. Itu memang nak cerita satu hari pun tak habis. Itu kepada kau yang faham. Kepada yang tak faham, takkan kau nak bend otak dia dengan tayar macam ni. Alangkah dia nak kira sprocket pun dia tak faham. Sebab tu aku cakap, korang nak setting sprocket, cara nak pilih sprocket, korang kena rasa sendiri motor korang tu macam mana. Sebab tu dia orang cakap tayar ni, benda ni memang main peranan. Jadinya bila dia main peranan, korang tak perlu nak ikut cakap orang. Kau kena rasa benda tu. Tak kira lah motor korang pakai tayar besar macam mana pun, dah korang yang bawa motor tu, korang yang rasa. Jadinya tak perlu tanya orang lepas ni. Korang kira sendiri je, macam aku buat tadi. Ini benda-benda yang orang cakap dah pro. Dah pro. Nak kira pasal tayar lah, pasal apalah, kau sembang macam kau main motor daripada kecil je dengan orang. Sorry emosi sikit. Sebab aku kadang-kadang menyirat juga bila orang komen cakap macam itu. Kau sembang pasal tayar, kau sembang pasal bulatan lah, tinggi tayar lah. Tapi bila orang tanya, orang PM, kau bukannya nak balas pun. Kau sembang dekat post orang je. Okey. Contoh macam motor korang pakai sprocket 39 mengerang.
itu susah juga om. Korang pakai, okey ni contoh, korang pakai sprocket 36 lah. Okey 36, motong korang jadi lembik. Selain daripada korang kira ratio tu, apa yang korang boleh buat? Okey, korang boleh buat ni. Potong rantai. Korang potong rantai satu mata. Ada beza kalau korang potong rantai satu mata. Ada beza. Kalau korang tak percaya, korang try. Bila rantai kita makin pendek, motor akan jadi pick up. Bila makin panjang, motor akan jadi, nak cakap lajak, boleh lah. Dia akan lowkan sikit pick up tu, lajak. Dia akan kurangkan sikit pick up korang tu. Sebab tu kalau cakap macam ni, nanti adalah orang cakap macam mana tau. Dia akan cakap, menipu lah tengok motor-motor naik sprint tu. Apasal dia pakai arm panjang-panjang, pick up dia orang tu mantul-mantul je. Ya aku tahu. Kau jangan samakan motor naik sprint, motor sprint test dengan motor harian kita. Motor sprint test, motor dia orang dah letak macam-macam toyo dekat dalam tu. Sampaikan gear satu dia pun pakai arm standard. Arm standard bila starting tu pusing-pusing tayar. Sebab tu dia panjangkan arm. Nak bagi pick up kurang. Itu sebab dia. Korang tengok sprocket belakang dia besar, waktu arm panjang, korang cakap macam mana dia boleh cakap pasal rantai pendek pick up kuat, rantai panjang pick up tak kuat? Bukan. Korang janganlah samakan dengan motor sprint. Motor sprint ni jangan cakap toyol. Setan gondol pun dia dah letak dekat dalam enjin dia. Faham Okey. Lagi satu, benda ni dulu RZ tahun zaman-zaman abang aku lah, tahun 90 macam tu. Dia akan pakai apa tau? Dia akan pakai sober motor Chris. Okey. Apa beza sober motor Chris dengan sober motor RZ? Sober motor Chris ni dia pendek. Bila pendek apa jadi? Bila pendek, arm korang akan naik. Bila naik, rantai korang akan jadi kendung. Lepas tu bila kendung, korang kena potong rantai. Bila korang potong rantai, apa akan jadi? Motor korang akan jadi pick up. Betul ke pick up ni? Betul lah. Okey, kau kena faham, semakin pendek rantai, semakin pick up motor korang. Semakin panjang rantai, semakin akan lemah kuasa tenaga enjin korang. Okey. Lepas tu ni lagi satu masalah yang orang selalu buat bila tukar sprocket. Okey. Bila korang tukar sprocket baru. Okey. Bila korang tukar sprocket baru. Okey, contohlah ni contoh. Okey, ni arm.
Ni sub belakang. Ini tempat adjust rantai. Sorry lah kalau tak cantik Okey. Okey. Bila korang tukar sprocket, orang akan selalu buat, dia akan longgarkan skru ni. Kat sini ada skru kan, longgar sampai habis, ditolak benda ni sampai habis. Padahal masa dalam keadaan macam ni, motor korang top speed, pick up, apa benda semua dah ngam. Tapi bila korang buat macam ni, rantai korang ni dah pergi ke sini, dalam 2 mata. Itu pun ada efek tau. Ada efek. Sebab tu macam bila orang lepas tukar sprocket je, dia cakap tak sedap, pelik. Sebab tu korang kena alert benda-benda macam ni. Benda-benda macam ni nampak macam benda macam itu kira benda macam itu kira. Okey. Macam mana korang nak tahu kemampuan enjin korang? Ini banyak orang tak faham kemampuan. Macam mana nak tahu? Mana nak tahu kemampuan enjin? Okey, contoh. Aku akan bagi contoh sprocket standard double R ni. Tapi semua sprocket kira sama je. 39 bahagi buat apa? Kita bukan nak kira ratio. 39 14. Okey. Ni contoh Contoh 39 14 ni korang tarik. Dia jadi macam tu, lebih kurang Okey, bila korang pakai 38 14, motor korang akan jadi macam mana? Dia akan jadi dia jadi macam tu. Aku jadi macam lawak pula. Okey, kalau korang pakai 37, penat ni. Dia akan jadi dia macam jadi macam tu. Jadinya korang kena pilih yang jenis macam gini. Ini contoh. Kalau tadi kan aku beritahu, kalau ini ratio dia banyak daripada 2.78, yang ini 2.71, ratio dia kurang 0.07. Okey, korang kena carilah ratio yang kurang daripada antara tengah-tengah ni. Ini aku nak tunjuk contoh. Kemampuan enjin. Ramai orang tak boleh mampu, tak boleh nak baca kemampuan enjin ni. Iyalah, memang susah, benda ni memang susah. Tapi sebab tu aku cakap sprocket ni, korang tuan badan sekali yang kena feel benda tu. Aku memang tak pandai nak jawab kalau orang tanya aku pasal sprocket tu. Tapi ada juga aku tengok orang yang jawab. Aku cakap, kau makin menambah kekusutan dalam hidup dia. Aku tak komen aku tak kecam lah. Aku tak kecam dia nak jawab ke apa. Aku tak pernah kecam lah. Niat tu bagus, membantu. Tapi kalau kita nak membantu orang tu, membantu tu biar betul-betul membantu lah. Kau jangan menambahkan kusuk kepala dia. Okey. Lepas tu lagi satu, gearing. Ni penting, gearing. Kalau korang dah pakai sprocket kecil-kecil yang korang rasa motor korang mampu untuk bawa, kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Gear 1 ni korang tarik panjang. Masuk gear 2. Kau tunggu. Masuk gear 3. Masuk gear 4. Masuk gear 5. Waktu time kau kan nak masuk gear 6 tu, terus kau masuk gear 6. Memanglah motor tak boleh pergi. Sebab sebab apa? Sebab tu aku cakap gearing ni penting. Bila korang dah pakai sprocket kecil, ni crank sub, ni road,
Bila korang dah pakai sprocket kecil-kecil, dia korang kena stabilkan kelajuan crankshaft tu. Daripada gear 5, korang kena betul-betul orang cakap capai sampai tahap yang orang cakap tahap tertinggi lah. Janganlah sampai tahap nak pecah enjin pun orang tarik. Sebab tu korang kena tengok RPM. Lagi satu, kalau korang nak tengok enjin korang kuat ke tak kuat, korang tengok RPM. Bila RPM tu dah sampai 13 cepat sangat, itu maknanya motor korang terlalu besar. Korang tak boleh tarik panjang. Korang bawa motor macam motor sprint. Kau pernah tengok motor sprint? Dia kan pendek. Dah sampai ujung macam itulah. Sebab tu aku cakap gearing ni penting. Gearing. Kau pakai sprocket kecil-kecil, gear 5 korang tarik pendek. Crankshaft korang ni tak cukup laju untuk menerima gear 6 tu. Tu kan korang kena faham. Kadang-kadang orang turun sprocket nak bagi ada lajak je, tapi gear 5 dia tarik pendek. Belum sempat orang tu nak bahagia, kau dah hancurkan harapan dia. Jadi kau macam itulah. Cerita pasal sprocket ni rumit tu. Tapi best sebenarnya kalau korang faham. Member aku ketawakan aku. Kau ni tak habis nak cerita pasal sprocket. Dia ketawakan aku, tapi dia sendiri pun tak faham. Macam aku, kalau aku pergi utara, dulu aku selalu jalan pergi Pening, di Kedah. Apasal aku pergi sana? Aku pergi sana ada dua sebab ni. Aku pergi sana sebab motor day ataupun santai anak utara. Tapi sekarang motor day tak ada lah. Tidak ada sejarah dalam pemotoran motor day. Kenapa tak ada kan? Macam mana aku setting sprocket aku? Nak pergi Kedah, nak pergi utara. Utara tu, masa aku baru-baru pergi, aku tak tahu. Aku naik ke utara, highway utara. Asal motor aku berat tak nak pergi. Punya ada dua sebab. Dia manjat. Jadinya kat sana tu dia manjat, lepas tu dia sejuk. Dia manjat, dia sejuk. Maknanya bila korang setting sprocket ikut jalan highway selatan ni, dia tak terlalu menaik. Dia biasa-biasa je pada aku. Sebab aku dah biasa jalan KL. Maksud aku tak lah, bukan nak jalan KL tu, maksudnya highway selatan lah. Kalau utara, dia manjat tu. Tiba-tiba manjat macam ni pisang tu. Apa aku buat? Kalau aku nak jalan-jalan pergi utara? Aku bawa sprocket. Contoh aku pakai kat highway selatan, aku pakai 35 14. Bila aku naik highway utara, aku tukar 36 14. Okey. 35 14 ni ratio dia berapa? Kira lagi. Aku kalau buat kira memang kena pakai telefon. 35 bahagi 14. Jawapan dia 2.5. 36 bahagi 14. 2.57. Jadinya 2.5 dengan 2.57. 7 lah ratio dia. Jadinya bila sampai highway, biasa aku sampai highway Rawang lah, aku akan tukar sprocket ni. Aku tak sanggup nak tukar dekat utara tu. Jadinya aku tak nak menyusahkan orang.
nak tunggu aku tukar sprocket. Tapi motor aku senang tukar sprocket. Sebab aku pakai single arm. Aku pakai single arm, aku cuma perlukan Allen key 6mm sepanas 19 dengan eja rantai. Dah boleh cabut dah sprocket. Tak payah buka tayar. Jadinya itulah kira macam mana cara kita nak pilih sprocket. Korang kena ingat satu benda ni. Semakin menaik ratio, semakin menaik ratio, semakin mengerang motor. Okey, ini menaik. Okey. Semakin menurun, semakin lajak ataupun lembik. Lemah. Lembik kan aku cakap motor kau tak power pula. Okey. Semakin menaik ratio, semakin mengerang motor. Okey. Semakin menurun ratio, semakin lajak ataupun lemah. Okey, aku tunjuk lagi sekali macam mana cara nak kira ratio. Kali ni aku pakai sprocket 37 lah, 37 ke bawah. 37 15 38 36 15 35 15 34 15. Kira je . 37 bahagi 15. Korang akan dapat 2.46. 36 bahagi 15, korang akan dapat 2.4. 35 bahagi 15, korang akan dapat 2.33. 34 bahagi 15, 2.26. Okey. Apa yang korang tengok, semakin tinggi ratio, semakin tinggi motor korang akan jadi mengerang. Semakin turun, motor korang akan jadi lembik. Tapi kalau korang ada masalah, dia yang jadi masalah macam mana tau? Bila korang pakai 37 mengerang, bila korang pakai 36 dia jadi lembik, J6 tak hidup. Jadinya di antara dua ni 2.46 dengan 2.40 ni, kau kena cari tengah-tengah. Tengah-tengah tu macam mana? Carilah 2.43, 2.44. Korang tengok angka ni memang sikit, tapi benda ni besar sebenarnya. Jadi macam itulah cara korang nak kira sprocket. Macam mana cara korang nak kira sprocket. Kalau korang ada masalah macam ni, insya-Allah benda tu boleh settle kalau korang boleh kira ratio. Lagi satu, korang janganlah tengok motor orang. Kau jangan tengok motor orang. Kau tengok motor orang nampak laju kan, pakai sprocket kecil nampak laju . Oh, motor kau pakai sprocket apa kecil je, tak toyol ni. Kau bukannya tahu pun dia pakai sprocket depan berapa. Kau tak tahu. Macam aku, macam style aku tadi lah. Aku pakai sprocket tadi tu kan. Dia sebenarnya, kau tak boleh nak cakap, oh kalau kau pakai sprocket depan tu dia akan jadi lajak. Dia kalau kau kecilkan sprocket belakang tu, motor kau akan jadi lajak. Dia tak boleh kira macam tu. Dia ada, yang penting sekali kau kena tahu kemampuan enjin kau. Kau kena tahu kemampuan enjin kau.
Lepas tu bila kau dah terlalu kecil turun sprocket, yang kau rasa enjin kau boleh bawa, gearing pula kau kena tengok. Ini gear 5 kau tarik pendek je, lepas tu kau masuk gear 6. Enjin tu belum pusing terlalu, belum pusing sampai tahap yang dia mampu, kau dah masuk gear, dia tak mampu nak bawa gear 6 tu. Jadinya itu je lah cerita pasal sprocket hari ni. Kalau korang faham, korang share lah video ni. Kalau korang tak faham, korang komen dekat aku kat bawah tu, aku akan cuba fahamkan. Lepas ni aku nak cerita pasal VForce 3, VForce 4. Ini pun best juga. Ada cakap, tak payah pakai VForce 3, pakai VForce standard je, lag tenang-tenang, tunggu top speed sampai. Pakai VForce 3 tak bagus, top speed tak hidup. Jadi pakai VForce 4R pun orang cakap, VForce 4R ni orang cakap top speed sedap. Jadi jangan pakai VForce 3, beli je VForce 4R. Di US ni dia buat barang, dia akan upgrade. Dia takkan biarkan benda tu VForce 3 tu sampai takat tu je. Tak. Dia orang niaga. Biasalah, niaga. Dia akan ada spek-spek dia. Macam komen juga. Kalau korang hantar kali pertama, dia akan tanya, kau nak buat spek berapa? Kau nak buat spek macam mana? Dia step by step. Kau tak boleh lah nak cakap, VForce 3 ni tak bagus, tak sedap, baik pakai VForce 4R. Kau kena faham apa beza VForce 4R dengan VForce 3. Video akan datang aku akan cerita pasal VForce 4R dengan VForce 3. Apa kelebihan VForce 3, apa kelebihan VForce R, apa kekurangan VForce 3, apa kekurangan aku tegak-gagap kekurangan VForce 4R. Ada beza dia. Jadinya itu je lah cerita pasal sprocket ni. Aku rasa dah lama juga aku bela ni. Aku pun tak haus ni, aku nak minum. Jadinya kalau korang rasa video ni membantu korang untuk setting sprocket korang, untuk cari sprocket korang share video ni kat kawan-kawan kan, beritahu kan. Korang jangan PM aku. Aku kat luar tu banyak motor, sebab aku memang busy sikit kat rumah. Jadinya aku bukan nak cakap orang dia ni acah-acah pandai lah kan, semua orang nak PM dia tanya, tak. Tapi ada orang tanya aku, tapi aku tak sempat nak layan. Alangkah perempuan Malaysia aku tak layan. Jadi aku busy. Kau jangan anggap bila aku tak balas PM tu aku sombong ke apa, tak. Kalau kau nampak kat luar pun tegur-tegur je, aku okey je. Okey, itu je lah. Assalamualaikum.